Okey, tadi kita dah belajar subtopik yang pertama iaitu kembangan. Sekarang kita akan belajar pula subtopik yang kedua iaitu pemfaktoran. Apakah itu pemfaktoran? Okey, pemfaktoran ni contohnya macam kamu ada dua jenis kek. Contohnya kek coklat dan kek butter. Jadi apakah bahan yang sama yang digunakan untuk membuat sebiji kek? Contohnya telur, tepung. Jadi mereka menggunakan bahan yang sama untuk menghasilkan kek coklat dan butter. Jadi kalau bahasa maksud sebenar pemfaktoran ni macam mana pula? Proses mengenal pasti faktor sebutan dan ungkapan algebra dan apabila didarabkan akan menghasilkan ungkapan asal. Okey, apalah dia duk letak tulis ni kan senatnya? Senatnya macam ni. 4x dalam kurungan didarabkan dengan 2 tambah 3x dalam kurungan. Apabila dikembangkan, iaitu bila kamu buat macam tadi, 4x darab 2 dapat 8x. Kemudian 4x darab dengan 3x, kamu akan dapat positif 12x kuasa 2. Proses ini dikatakan adalah proses kembangan. Kemudian kamu lihat pula proses ini. 8x tambah 2x kuasa 2. Hasil daripada sini, jika difaktorkan, kamu akan dapat 4x darab dengan 2 tambah 3x di dalam kurungan. Jadi kalau kamu kembangkan, kamu akan dapat ini. Dan jika daripada hasil kembangan, kamu faktorkan, kamu dapat balik yang asal. Jadi inilah cerita pemfaktoran. Pemfaktoran ni mempunyai 4 kaedah. Jadi salah satu kaedah yang ada adalah faktor sepunya terbesar, iaitu FSTB. Mari kita lihat contoh yang pertama, iaitu 3x tambah 15. Jadi macam mana kita nak selesaikan menggunakan faktor sepunya terbesar? Jadi mula-mula kamu tulis 3x tambah 15. Ingat tak lagi cara yang buat ni? Kemudian kamu gariskan. Okey. 3x tambah 15. Apakah faktor sepunya bagi kedua-dua nombor ini? Kamu lihat mula-mula sekali adalah nombor. Boleh dibahagikan dengan 3. 3 bahagi 3 akan dapat 1. Kat sini akan dapat 1. Tapi sebenarnya dia adalah X sahaja. Sebab dia ada huruf X. Jadi 3 bahagi 3 adalah 1. Seperti yang saya kata tadi. Kalau depan ni sebenarnya ada 1. Tapi kita biasanya tulis X sahaja. Kemudian tambah 15 bahagi 3 adalah 5. Jadi cara untuk menulisnya adalah kita ambil. Okey, jadinya kita ambil 3 ni. Kita letak di depan. Macam ni. Dan yang X tambah 5 ni kita letak di belakang. X tambah 5 di dalam kurungan. Inilah faktor sepunya terbesar bagi 3x tambah 15. Kalau kamu tak percaya, kamu boleh cek balik untuk kepastian. Okey, macam mana kita nak cek tu? Kita ambil balik. Contohnya 3x tambah 5. Apabila kamu membuat kembangan, ini akan mendapat 3x. Kemudian kamu kembangkan lagi. 3 darab 5 akan dapat positif 15. Jadi beginilah cara untuk kamu jawab. Kemudian kita lihat pula pada contoh yang kedua, iaitu 3x kuasa 2 tambah dengan 15x. Jadi kamu buat dengan cara yang sama juga. Menulis 3x kuasa 2 tambah 15x. Kemudian kamu buat kotak seperti SFTB. Okey, perkara pertama yang kamu harus lihat adalah
nombor. Selesaikan nombor dahulu. 3 dan 15 boleh difaktorkan dengan 3. Jadi, di sini akan menjadi X kuasa 2. Kerana 3 bahagi 3 adalah 1. Dan di sini ada X kuasa 2. Kita turunkan saja. Tambah 15 bahagi 3 adalah 5. Dan ada huruf X. Kemudian kita nampak di sini. Kita boleh lagi faktorkan huruf X. Sebab kedua-duanya ada huruf X. Jadi, kita faktorkan lagi. Dengan apa? Kita perlu fikir. X ni ada kedua-duanya. Jadi, kita perlu faktorkan dengan huruf X. Jadi, X kuasa 2 bahagi dengan X akan dapat X. 5X bahagi dengan X akan dapat positif 5. Okey. Mesti ada yang bertanya, macam mana X kuasa 2 bahagi X dapat X? Macam ni ya. X kuasa 2 bahagi X. Ini kan kuasa 2. Maksudnya X darab dengan X bahagi X. Jadi, kamu hanya perlu membuat permudahkan iaitu potong. Tinggal X. Kemudian, 5X bahagi X kamu akan dapat. Permudahkan X dan kamu akan dapat 5. Jelas di situ ya. Kemudian, cara untuk kamu tulis. Kamu lihat dulu di sini. Letak di hadapan. Kemudian, letak ini di dalam kurungan di belakang 3X. Iaitu X tambah 5. Kemudian, kita tengok pula contoh yang ketiga iaitu 10I tambah 5IF. Jadi, kamu tulis begini. Tambah 5IF. Buatkan kotak. Faktor sepunya terbesar. Jadi, yang pertama kita lihat nombor. Nombor dulu kamu selesaikan. 10 dengan 5. Kamu boleh faktorkan dengan nombor. Nombor berapa? Nombor 5. Betul. Jadi, 10 bahagi 5 kamu akan dapat 2. 2I. Kemudian tambah dengan 5 bahagi 5 kamu akan dapat 1. Jadi kamu hanya perlu tulis EF. Okay, sebelum saya terangkan yang selanjutnya. Macam mana? 10I bahagi 5 kamu akan dapat. Permudahkan dapat 2I. Kemudian 5IF bahagi dengan 5. Kamu akan dapat EF. Okey. Kemudian kita tengok 2I tambah EF. Apakah huruf yang sama? Iaitu huruf E. Okey, kemudian kita faktorkan lagi huruf E. 2I bahagi E, kamu akan dapat 2. Kemudian tambah dengan EF bahagi E, kamu akan dapat F. Okey, bagi menjawab soalan kamu, saya akan tulis kat sini 2I bahagi E. Macam mana dapat 2? Sebab kita permudahkannya. Kita potong E atas dengan E bawah. Kamu akan dapat 2. Kemudian adalah EF bahagi dengan E. Kamu permudahkan juga. Kamu akan dapat F. Jadi cara kita untuk menulis adalah kita letak 5I di hadapan dan 2 tambah F di kurungan
belakang. Okey, ini adalah cara untuk kamu menyelesaikan pemfaktoran menggunakan faktor sepunya terbesar. Dan kemudian kita akan sambung kelas kita seterusnya dengan 3 lagi kaedah yang ada dalam buku teks. Terima kasih dan jangan lupa jaga diri, tulis nota dan buat latihan. Terima kasih.